Ambil orang balik sini, dah pergi balik sana. Dia tekong darat sinilah. Duduk Meru lah. Mana kapal tu datang daripada mana? Dari Kejap. 10,000 tiga masuk. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Sofia Nur Solehatun bersama anda selama 1 jam dalam 999 program nombor 1 mengenai jenayah di Malaysia. Saudara, hanya kerana keretanya dipotong oleh sebuah kereta lain, seorang lelaki bertindak agresif melanggarnya sehingga terbabas masuk ke dalam parit. Malah, dia turut memukul pemandu itu sehingga cedera. Saksikan laporannya bersama 999. Video berdurasi 20 saat yang tular di media sosial menunjukkan suspek tidak berpuas hati dan memukul mangsa. Kejadian berlaku di Jalan Kampung Atas Pinggir, Pasir Mas, Kelantan. Jam 11.50 malam hari yang sama. Jadi kita telah berjaya menahan suspek dan suspek merupakan satu lelaki Melayu lah, umur 44 tahun dan mempunyai kata 3 rekod jenayah. Di dalam PKP ni sepatutnya siapa-siapa yang ada di atas jalan ni sepatutnya merasakan diri dia adalah orang kata yang istimewa sikit lah, sebab dia ada sebab untuk berada di atas jalan, sedangkan orang lain berada di rumah. Menurut Ketua Polis Daerah Pasir Mas, ACP Muhammad Roy Suhaimi Sarif, mangsa mengaku memotong kenderaan suspek dan keretanya dihimpit sehingga terbabas ke dalam parit. Menurut laporan, insiden berlaku kerana suspek memandu di bawah pengaruh dadah jenis metamfetamin. Suspek telah didakwa berdasarkan 4 pertuduhan termasuk kejadian mencederakan seorang anggota polis dan membawa senjata tanpa kebenaran. Kes disiasat mengikut Seksyen 6-1 Akta Bahan Kakisan Letupan dan Senjata Berbahaya 1958 dan Seksyen 324 Kanun Keseksaan. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Tanah Merah berjaya mematahkan cubaan menyeludup lebih 2,000 kg minyak masak dan 90 liter petrol ke negara jiran. Menurut Ketua Cawangannya, Ahmad Azizi Abdul Kadir, kesemua barang rampasan itu ditemukan di sebuah rumah di Jeli yang terletak kira-kira 250 meter daripada tebing Sungai Golok. Siasatan awal kita, produk yang kita sita ini, pengeluarnya ataupun pembungkusnya adalah daripada Lembah Kelang. Kita akan menjalankan siasatan rantaian pengedaran daripada syarikat ini ke negeri Kelantan. Ahli sedikit diburu untuk disiasat mengikut Seksyen 21 Akta Kawalan Bekalan 1961 kerana memiliki barang kawalan dengan niat melakukan kesalahan. Berpindah dari satu rumah ke satu rumah. Itu antara taktik yang digunakan sekumpulan warga asing yang disyaki sedang menunggu ketibaan bot untuk pulang ke negara asal menggunakan laluan tikus. Bagaimanapun, tekong yang menguruskan perjalanan mereka berjaya dicekup pihak polis. Apakah kesudahannya? Laporan lanjut bersama wartawan Nur Izzati Lokman. Jam 1.30 pagi. Bila mau balik? Sekarang mau balik sama dia? Betul? Berapa bayar? Bayar wang? Ya. Hasil maklumat, serbuan dilakukan pihak polis ke atas sebuah rumah di Klang Selangor membabitkan penyeludupan keluar warga asing. Mereka dipercayai cuba menggunakan pintu belakang atau laluan tikus menerusi jalan laut meskipun Perintah Kawalan Pergerakan sedang dikuatkuasakan. Di sebalik tindakan itu, individu yang lebih dikenali sebagai tekong mengambil upah bagi menguruskan perjalanan mereka. Tangkapan pertama di Shah Alam kemudian membawa kepada lokasi kedua iaitu di Kelang, di mana rumah ini dipercayai menjadi lokasi transit bagi beberapa sekumpulan individu warga asing sebelum
pulang ke negara mereka melalui jalan belakang. Dia pergi ambil orang balik sini, dia pergi balik sana. Dia tekong darat sinilah. Duduk Meru lah. Kau sebagai ni untuk apa? Saya tolong dia orang ni. Mana kapal tu datang daripada mana? Dari Sekejap. RM10,350. Apa dia? Duit Tinggal dia orang 10 orang. Bermula jam 10.30 malam, serbuan ke beberapa buah rumah di Shah Alam dilakukan oleh pihak polis. Seorang demi seorang tekong darat dikesan. Maksudnya kamu orang tengah saja, kamu tak ada angkat wang. Cuma dia orang minta upah untuk balik, untuk keluar, masuk pula RM1,000. Okey. Dalam tempoh 4 jam, operasi berjaya menahan 4 lelaki berusia antara 30 hingga 44 tahun disyaki tekong. Berapa lama dah kamu buat kerja ni? Baru ini je bang, itu bentaran orang kampung bang, saya dulu. Baru 10 orang tu 1.250, itu sekali dengan tambang jemput per dia orang lah. Terus sampai ke sana. Upah kamu berapa? 130 sekali dengan penjemputan, saya yang tanggung. Satu orang 80 lah. Perkhidmatan e-hailing dipercayai digunakan bagi membawa penumpang dari satu lokasi ke lokasi lain berikutan tempoh PKP yang menghadkan jumlah individu di dalam kenderaan. Yang 4 orang di rumah sana bang, sini ada 6 orang. Tu mana orang tu? Orang 6 orang yang duduk rumah ni mana? tak tahu deh, aku bang, aku tengah tidur bang. Dia hilang aja orang tu bang. Berpindah rendah, taktik yang digunakan sindiket bagi mengelak kegiatan dikesan pihak berkuasa. Difahamkan mereka yang bekerja sebagai kontraktor di tapak projek di Kuala Lumpur diarah menetap di rumah yang disediakan di Shah Alam. Selepas 5 hari, mereka kemudian diarah ke Klang dan sudah berada di rumah ini selama 3 hari. Mak asal kat mana? Kelang Lama. Ini nak balik bila? Dia bagi tahu tak bila nak balik? Kita tak tahu ini tempat di mana dia ulang itu kan. Kita kenal dalam satu orang, dia kalaupun ada nak balik, ini di sini ada jalan. Hasil soal siasat, bayaran yang perlu ditanggung penumpang adalah sebanyak RM1,300 merangkumi kos pengangkutan air dan darat. Awak kena bayar berapa dekat siapa? RM1,000. Dekat siapa kena bayar? Tak tahu. Dah bayar ke belum? Ya, janji kalau jadi balik kena bayar dekat sana saja. Tak tahu naik apa ke, naik tongkang ke, janji kita sama. Kita risiko apa pun kita boleh jalan, tapi memang kita nak sampai. Memang kita tak boleh duduk kat sini. Semua 29 individu termasuk 8 wanita yang ditahan dibawa ke Ibu Pejabat Polis Daerah Shah Alam untuk tindakan lanjut. Kes disiasat mengikut Seksyen 26(A) Akta Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyeludupan Atipsum 2007 kerana menjalankan penyeludupan migran dan Seksyen 6(1)(C) Akta Immigration 1958 Palang 63 kerana tidak memiliki dokumen perjalanan yang sah serta peraturan-peraturan pencegahan dan pengawalan penyakit berjangkit 2020. Ikut pintu belakang. Pastinya tindakan parti menggunakan jalan haram, jalan belakang untuk pulang ke negara asal bukan suatu tindakan yang bijak. Kerana pintu belakang, nyawa mereka mungkin terancam dan kerana pintu belakang, keluarga dan sahabat handai mungkin menangis. Nur Izzati Lokman, 999 TV3. Di laut juga adalah berkurangan dan pergerakan mereka di laut juga kalau kita lihat memang sangat-sangat minimum. Demi tugasan Ops COVID-19, perjalanan seorang pegawai bersama 2 lagi
Demi tugasan Ops COVID-19, perjalanan seorang pegawai bersama 2 lagi anggota polis untuk menahan individu yang terbabit dalam kes dadah bertukar detik hitam. Kereta peronda yang dinaiki mereka terbabas apabila mereka cuba mengelak sebuah motosikal yang menukar haluan. Perincian kes kemalangan tragis ini dalam Tragedi 999. Kejadian jam 11.30 pagi itu meragut nyawa Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Daerah Kota Star, ASP Aidrin Gonda, manakala 2 lagi anggotanya cedera di kepala. Yang mana pada jam lebih kurang 11.30 pagi, beliau telah menerima maklumat daripada DCC COVID untuk melaksanakan satu tangkapan di kawasan Pantai Johor. Dalam proses ke tempat kejadian, kereta yang dinaiki oleh mendiang telah mengalami kemalangan dan menyebabkan beliau meninggal di tempat kejadian. Penunggang motosikal itu kini diburu untuk didakwa mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Pelaksanaan Ops COVID-19 tidak sahaja tertumpu di darat, malah di perairan negara. Keselamatan masyarakat di laut termasuk pelayar asing terpelihara dengan kawalan ketat Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia. Wartawan Tun Izami Hashim bersama juru kamera Rosli Abdul Rahman membelah langit dan lautan biru menyertai operasi di Pulau Langkawi, Kedah. Keselamatan masyarakat di Pulau Langkawi termasuk pelayar asing terjamin sepanjang tempoh PKP fasa ketiga ini dengan kawalan ketat oleh pasukan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia. Kami menyeberangi lautan luas di perairan Langkawi dan ketika ini kami dalam perjalanan untuk memantau kehidupan warga asing yang terpaksa menjadikan kapal layar sebagai kediaman mereka sementara menunggu tempoh PKP ini selesai, dan dilaporkan terdapat kira-kira 100 buah kapal layar yang berada di perairan Langkawi seperti di perairan Kuah, Pulau Singa Besar dan juga Rebak Marina. Bekalan makanan dipastikan mencukupi. Ekoran pelayar asing terkandas di laut, termasuk Glenn Prince yang berasal dari Australia. I want to know what you feel now. We are fine. We arrived here one day before the lockdown. One day before lockdown? One day before lockdown. So we cleared in, and since then we've been anchored here. And this boat, it is our home. Oh, okay. How many are you on board? Myself and my wife. Only 2. So your family not worried for you? They do, but we assure them we are safe here. We've told them we are very comfortable here. Manakala, pelayar asing dari Perancis ini pula, Philip Ligurinel, tidak kekok menjalani kehidupan di Langkawi kerana dia pernah bermaustatin di sini pada tahun 2005. Berapa lama tinggal di Langkawi? 10 tahun. I arrived in Kuala Lumpur because I want to stay only 2 weeks. But because of the coronavirus, I stay stuck here. And then I write to my embassy today, what's going on, what happened, can I stay, I don't know. The people stay smiley, everything is, there is food in a supermarket, another country, no more food in a supermarket, they become crazy. I feel very safe, honestly. Boring, but very happy. Safe, very safe. Selamat. Terima kasih banyak. Menurut pemangku pengarah Operasi Maritim Kedah dan Perlis, Kapten Maritim Zulinda Ramli, pelayar asing boleh dikenakan tindakan undang-undang sekiranya pulang ke darat dan melakukan aktiviti rekreasi laut dalam tempoh PKP ini. Pada asalnya, Langkawi ini adalah menjadi tempat tumpuan pelayar-pelayar tersebut. Yang mana yang berada di perairan, kita telah bekerjasama dengan Jabatan Laut untuk mereka melantik ejen-ejen khas untuk salurkan logistik punya keperluan kepada bot-bot layar tersebut. Aktiviti-aktiviti di laut juga adalah berkurangan. Dan pergerakan mereka di laut juga kalau kita lihat memang
sangat-sangat minimum. Kita jangkakan pematuhan ini di peringkat yang tertinggilah dengan kawalan yang telah kita laksanakan. Nantikan laporan penceroboh Langkawi yang menyaksikan kerjasama erat antara pihak APMM dan Tentera Laut Diraja Malaysia dalam membantras kegiatan penyelundupan migran minggu hadapan. Laporan Tun Hizami Hashim, 999. Memaki dan memukul. Tindakan agresif seorang penghantar makanan menyerang anggota polis ketika pemeriksaan Ops COVID-19 jelas membawa padah apabila dia ditahan. Butiran insiden ini dipandang cahaya Ampang Jaya dalam rangkuman kejadian jenayah seminggu 999. Tertuduh yang berusia 28 tahun direman 4 hari bagi membantu polis dalam melengkapkan kertas siasatan. Tindakan agresif tertuduh telah menyebabkan 2 anggota polis mengalami kecederaan di tangan dan leher. Kes disiasat mengikut Seksyen 353, 186 dan 323 Kanun Keseksaan kerana menghalang tugas penjawat awam, menggunakan kekerasan dan sengaja menyebabkan kecederaan. Pusat Bandar Utara dan Pasar Borong Kuala Lumpur di Selayang menjadi lokasi ke-6 yang dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD sehingga 3 Mei ini. Lokasi yang telah dipagari kawat duri ini dihuni kira-kira 15,000 penduduk termasuk warga asing. Begitupun, orang awam masih boleh mendapatkan bekalan barangan dan makanan di Pasar Borong Selayang kerana premis itu dibenarkan beroperasi. Susulan kes remaja menghantar pulang mayat kekasihnya selepas terlanggar seekor kerbau, tertuduh dihadapkan ke Mahkamah Magistrate Rompin. Tertuduh yang mengaku bersalah melanggar PKP dibenarkan diikat jamin RM300 dengan seorang penjamin dan diperintah melaporkan diri pada setiap minggu di Balai Berhampiran. Sebutan semula kes pada 11 Jun depan. Kes 999 2 minggu lalu melaporkan seorang lelaki maut ditikam, manakala 2 lagi cedera, termasuk seorang ibu tunggal yang turut dirogol seorang lelaki dalam kejadian di Bacok, Kelantan. Susulan itu, suspek didakwa atas 3 pertuduhan, membunuh, cubaan membunuh dan merogol. Suspek bagaimanapun hanya mengaku bersalah terhadap cubaan membunuh. Bagi 2 lagi pertuduhan, tiada sebarang pengakuan direkodkan. Mahkamah kemudian menetapkan 9 Jun depan sebagai tarikh sebutan semula kes. Langgar lampu isyarat, lawan arus, ingkar PKP. Itu tindakan panik seorang individu yang membawa keluar kekasihnya tanpa alasan munasabah ketika cuba melarikan diri apabila dikejar anggota unit peronda Ibu Pejabat Polis Alor Gajah Melaka. Aksi kejar-mengejar itu sejauh 15 km dan dirakam sendiri oleh pihak polis berdurasi 1 minit 37 saat menjadi tular di media sosial. Sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua. Video yang mendapat lebih 20,000 tontonan itu dikecam warga maya termasuk Encik Azmi yang menganggap
cubaan melarikan diri itu hanyalah sia-sia. Mungkin boleh kongsikan pendapat Encik Azmi berkenaan cubaan mereka untuk melarikan diri itu? Saya rasa mereka telah melakukan beberapa kesalahan dan sepatutnya mereka bekerjasama dengan pihak berkuasa untuk membendung masalah COVID-19 ni. Kalau nak dijadikan satu nasihat, apabila mereka ditemui polis pada ketika itu, apa yang seharusnya dilakukan? Berhenti dan memberikan kerjasama lah yang sepatutnya. Mungkin mereka telah melakukan beberapa kesalahan seperti berdudukan dalam kenderaan dan tidak mengikuti perintah kerajaan untuk melakukan PKP. Sahaja ingkar PKP, malah cuba melarikan diri. Bagi Encik Siva, tindakan pasangan kekasih ini yang keluar ketika PKP boleh dikategorikan atau disifatkan sebagai ahli masyarakat yang tidak bertanggungjawab dan kurang prihatin dengan arahan yang diberikan. Apa pendapat Encik Siva sendiri berkenaan apa yang terjadi dalam video viral tersebut? Pertama kali, benda ini memang salah lah. Pasal ingkar PKP yang diarahkan oleh kerajaan. Satu lagi, mereka ni pasangan kekasih di bawah pengaruh dadah. So mungkin diorang takut tertangkap pasal ada dadah kan. Itu yang diorang melarikan diri tu. Baik Cik Siva, kita dah memasuki fasa ketiga bagi PKP dan kalau boleh jadikan satu nasihat buat anak-anak muda, golongan remaja dan sebagainya, apa yang nak disampaikan? Remaja, budak muda kan, susah kita nak kontrol diorang duduk setempat. Mesti diorang nak bebas apa, tapi diorang kena tahan lah dan kena bijak lah dengan arahan kerajaan. Diorang kan dah dewasa, so diorang kena ikut arahan lah duduk rumah. Kalau keluar, kalau ada urusan betul-betul penting untuk beli barang, baru keluar seorang lah. Tak payah keluar dengan kawan, tak payah jumpa kawan, tak keluar. Menurut Ketua Polis Daerah Alor Gajah, Superintenden Arsyad Abu, lelaki berkenaan mempunyai rekod jenayah lampau membabitkan dadah. Hasil ujian air kencing terhadap pasangan itu turut mendapati bahawa mereka positif dadah metamfetamin. Anggota polis ini telah menghubungi bilik gerakan dan minta bantuan, iaitu 2 buah MPV dari pihak Polis Daerah Alor Gajah telah datang membantu. Dan sebab tersebut bermulalah adegan kejar-mengejar dan suspek ini, saya katakan suspek telah melanggar 3 tempat persimpangan jalan, iaitu tidak mematuhi lampu isyarat sebanyak 3 tempat dan telah memandu penongkang arus sehingga di satu peringkat di sekatan jalan raya di kawasan Pahir Rumput, suspek ini juga tidak mementingkan kenderaan. So, kejar-mengejar berlaku sejauh lebih kurang 15 km dan apabila sampai di Taman Angkasa Nuri, Durian Tunggal, suspek telah mementingkan kereta, dipercayai telah kehabisan minyak dan pihak polis telah mengarahkan kedua suspek keluar dan berjaya melakukan tangkapan. Mereka dijatuhkan hukuman penjara selama 6 bulan oleh Mahkamah Seksyen Alor Gajah atas 2 kesalahan, iaitu menghalang tugasan penjawat awam dan melanggar arahan Perintah Kawalan Pergerakan. Sebab nak keluar, betul? Sebab nak keluar. Jadi awak salah guna benda ni, mengatakan benda dalam ni barang makanan, tetapi sebenarnya bukan barang makanan, betul? Tempoh PKP, aktiviti penyeludupan terus berleluasa. Ada penyeludup yang mengisytiharkan barangan kargo yang dibawa sebagai barangan perlu atau essential goods bagi mengaburi mata pihak berkuasa. Wartawan Faizal Murad bersama laporannya peranan Jabatan Kastam Diraja Malaysia dalam mengawal sempadan negara. Sebab nak keluar, betul? Sebab nak keluar. Jadi awak salah guna benda ni, mengatakan benda dalam ni barang makanan, tetapi sebenarnya bukan barang makanan, betul? Setuju dengan saya? Bayangkan 6 kontena tu, kalau dibawa masuk secara sah, berapa banyak duty yang kita dapat? Duty import, duty excise, duty cukai jualan. Operasi kaunter import dan ekspor berjalan seperti biasa di KLIA. Pejabat Jabatan Kastam Diraja Malaysia Zon Tengah
masih menerima kunjungan ejen penghantaran barang, namun prosedur operasi standard SOP di musim COVID-19 dipraktikkan. PKP fasa ketiga telah menggesa pihak kastam mengutamakan kemasukan barangan perlu atau essential goods. Ia termasuklah ejen penghantaran yang membawa masuk barangan perubatan mengandungi kit ujian COVID-19 yang diimport. So, seperti barang test kit ni, kita memang bawa daripada Korea. Kita gunakan kargo emas biasa. So, kita masukkan dalam freeze kat sini. So, saya perlu hantarkan barang ni secepatnya mungkin ke IMR. So, pihak kastam ada memberikan kemudahan untuk kita percepatkan proses ni lah. Segala urusan berkaitan permohonan dan kelulusan masuk barang dipercepatkan. Setiap barangan yang melalui ruang pelepasan ini diteliti oleh anggota kastam bertugas agar tiada kebocoran melibatkan barangan seluduk. Meskipun tempoh PKP menunjukkan statistik barangan masuk kian berkurangan, namun tugas digalas pihak kastam kekal penting. Ini berdasarkan jumlah kenderaan masuk bermula tempoh PKP di KLIA mencecah sehingga 6,000. Sebaik melalui bay pelepasan, ada di antara lori yang akan dibawa ke kawasan ini iaitu di bay pemeriksaan rapi untuk diperiksa status kargo yang dibawa. Dan ada setengah barang yang diimport daripada negara berisiko tinggi seperti daripada Sweden dan juga China, seperti barang di belakang saya ini. Dan ada juga yang terlibat dalam aktiviti penyelundupan secara senyap. Dan di sinilah peranan yang dimainkan oleh Jabatan Kastam Diraja Malaysia bagi memantau pergerakan yang terlibat sepanjang PKP ini. Sehingga Mac lalu, kastam telah mengesan beberapa sindiket yang bergerak aktif ketika PKP untuk menyeludup barangan terlarang. Di KLIA ini, Laman Terbang ini kita fokus kepada penyeludupan barang-barang larangan seperti dadah dan senjata api dan barang-barang saitis lah yang dalam sepanjang tempoh PKP ada 2 kes melibatkan dadah, melibatkan nilai bernilai lebih kurang 3.3 juta yang telah kita tangkap dan kita siasat untuk diambil tindakan undang-undang. Sementara itu di Pelabuhan Klang, kawalan semakin dipergiatkan di kompleks zon perdagangan bebas. Sekatan jalan raya dilakukan secara konsisten oleh anggota kastam ke atas setiap kenderaan kontena yang masuk melepasi pintu pertama. Kataan jalan yang dijalankan oleh Jabatan Kastam Diraja Malaysia di zon kompleks zon perdagangan bebas ini dilakukan bagi mengesan ataupun bagi memeriksa lori yang membawa barangan import masuk ke dalam kawasan ini. Dan ada setengah lori ataupun ada satu lori yang sebentar tadi saya lihat berhenti sebelum daripada pemeriksaan dan mungkin tindakan itu meragukan dan menyebabkan pihak Jabatan Kastam terus menuju ke arah lori tersebut dan memeriksa apakah kandungan yang dibawa oleh lori terbabit. Pergerakan lori yang meragukan ini didapati cuba mengelak sekatan jalan, akhirnya terbongkar. Sebaik pemandu didekati, dia cuba mengelak untuk memberitahu kandungan kontena yang dibawa. Ofis cakap barang makanan? Tak ada je lah. Tak ada juga. Jadi awak sendiri cakap barang makanan. Kenapa awak cakap macam tu? Sebab nak keluar, betul? Sebab nak keluar. Jadi awak salah guna benda ni, mengatakan benda dalam ni barang makanan, tetapi sebenarnya bukan barang makanan, betul? Setuju dengan saya? Kita akan bawa ke sana nanti. Tapi you tunggu kat sini, tak boleh bawa ikut saya nanti. You datang lepas tu jabat sana nanti dia akan cek apa barang sebenarnya. Sebab kita ada dalam sistem, kita boleh cek sebenarnya apa barang. Sebab dia cakap barang makanan ni kan. Hasil pemeriksaan di kaunter zon mendapati barangan yang dibawa telah bebas daripada cukai. Barang yang dibawa adalah dikatakan bahawa barang-barang yang esensial, tetapi bila kita tengok benda tu bukan esensial dan bukan pada masanya untuk keluar. Sekarang pada masa ini hanya dibenarkan untuk barang-barang yang perlu ataupun esensial saja dibenarkan untuk keluar daripada pelabuhan. Kerana maklumat bercanggah, jadi kita terpaksa tahan dan kita akan buat pemeriksaan. Fungsi kastam turut diperhebatkan sepanjang tempoh PKP apabila jalan laut turut dipantau dengan kekerapan tinggi. Pemantauan di sekitar Pelabuhan Klang dilakukan bagi mengesan sebarang aktiviti penyeludupan. 3 atau 4 aset laut kastam bergerak ke sekitar perairan ini dalam satu-satu masa dengan kawalan ketat selama 24 jam.
Jika ada di antara pasukan barisan hadapan lain, frontliners yang bertugas di daratan, begitu juga buat Jabatan Kastam Diraja Malaysia, cawangan Meri ini yang bertugas untuk mengawal sila pergerakan di sekitar kawasan perairan Malaysia. Dan sekarang ini saya berada di atas bot menyertai pasukan ini memeriksa ada di antara bot yang memiliki status dari segi lesen dan juga tujuan mereka berada di perairan laut pada ketika ini. Mac lalu, Kejayaan Kastam mengesan aktiviti penyeludupan di laut bermula dengan pemeriksaan kapal yang masuk ke negara ini melalui Pelabuhan Klang. Antara kes yang berjadi kesan termasuk sindiket penyeludupan sisik tenggiling seberat 6,160 kg yang bernilai 78 juta ringgit. Ia dibawa masuk bersama bahan makanan bagi mengelak dikesan pihak berkuasa. Bagi mereka yang menggunakan laut, disarankan supaya mematuhi juga arahan kerajaan yang berkaitan dengan PKP ini, dan apa yang penting jangan melibatkan diri dengan aktiviti penyeludupan sebab mereka juga akan terdedah juga dengan COVID-19 sebab ada dicatatkan penyeludup ini ada juga yang telah dijangkiti oleh COVID-19. So di sini kita sama-sama berhati-hatilah. Ketika tinjauan 999 di Pelabuhan Klang, kami dimaklumkan terdapat 6 kontena berisi barangan seludup yang mengandungi 17 juta batang rokok. Kegiatan itu dikesan pada 24 Mac lalu, dipercayai diseludup masuk dari negara jiran. Nak buat baik, banyak cara difikirkan. Nak buat jahat pun banyak cara ataupun taktik untuk difikirkan. Itu antara taktik yang dilakukan oleh penyeludup untuk membawa masuk barangan ini yang kononnya diisytihar sebagai barangan PPE seperti face mask di ketika PKP ini. Dan inilah antara barangan yang dirampas oleh pihak Kastam Diraja Malaysia yang ditempatkan di Wisma Kastam di Pelabuhan Utara ini untuk siasatan lanjut. Ada sebahagian rokok seludup dikesan menggunakan stem kastam palsu. Keseluruhan rampasan berjumlah 12 juta ringgit. So kita sangat prihatin sebab kita nak membantu negara bagi mempercepatkan untuk mengedarkan face mask dan PPE ini kepada keperluannya mendesak. Bayangkan 6 kontena tu kalau dibawa masuk secara sah, berapa banyak duty yang kita dapat, duty import, duty excise, duty cukai jualan. Ada 3 duty yang terlibat yang melibatkan yang banyak duty yang boleh dapat kepada negara. Kita tak tahu dari segi keselamatan rokok-rokok yang dijual di pasaran yang bukan sah ni di luar sana. So itu lagi satu akan menimbulkan masalah kepada rakyat dan juga kepada negara. Jabatan Kastam Diraja Malaysia adalah sebahagian daripada barisan hadapan atau frontliners yang komited menjalankan tugas sepanjang tempoh PKP. Di samping mengawal penularan COVID-19, Kastam bersama anggota penguatkuasa lain terus bekerjasama agar pintu sempadan negara terus dikawal jitu. Dan aktiviti penyeludupan akan terus dibantras. Laporan Faizal Murad 999. Terima kasih kerana setia bersama kami sehingga ke penghujung rancangan. Seperti biasa, sebarang aduan berkenaan kegiatan jenayah boleh disalurkan ke laman sosial rasmi 999 seperti tertera. Jaga keselamatan, jaga kesihatan. Elakkan berada di tempat awam sekiranya tiada keperluan. Duduk di rumah. Saya, Sofia Nur Solihatun, mewakili tim penerbitan 999 mengucapkan Assalamualaikum dan selamat malam. Ingat, jenayah membawa padah.